Pembangunan industri tenaga boleh baharu bakal buka 14,000 peluang pekerjaan. Sistem penghakiman telus, gambaran proses keadilan berwibawa. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Isnin 29 Ogos 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Melaka mengisi paparan petang ini. Saya Azamudin Husin, terus setia sejam bersama kami. Saudara, 14,000 peluang pekerjaan dengan nilai pelaburan baharu 6 bilion ringgit dijangka dapat diwujudkan bagi menyokong pembangunan industri tenaga boleh baharu TBB negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia setelah kerajaan bersetuju melaksanakan program serta pembaharuan sistem pembekalan elektrik negara sebagai langkah awal merancangkan lagi komitmen dalam peralihan tenaga. Menerusinya, 4 inisiatif akan dilaksanakan. Pertama, meluluskan peruntukan dan pengagihan semula kota TBB sebanyak 1,200 megawatt bagi sumber solar, dan kota baru ini akan diagihkan untuk pelaksanaan program di bawah mekanisme sedia ada, termasuk New Enhanced Dispatch Arrangement dan program pemasangan solar di bumbung bangunan. Penerokaan kaedah pelaksanaan program TBB baru seperti pembangunan taman solar ataupun solar park, pembekalan elektrik untuk tujuan pusat-pusat data baharu serta penjanaan hidrogen hijau dan sebagainya. Kedua adalah melaksanakan inisiatif perintis pembangunan Pulau Tenaga Hijau di Pulau Redang dan Pulau Perhentian Terengganu. Ketiga, membangunkan kerangka Renewable Energy Certificate REC kebangsaan dan akhir sekali menetapkan kerangka perundangan kawal selia keselamatan pembangunan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik EV. Perdana Menteri berucap merasmikan Persidangan Tenaga Lestari Antarabangsa ke-5 2022 di Ibu Negara. Sementara itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Takiuddin Hassan berkata inisiatif mewujudkan Pulau Tenaga Hijau di Pulau Redang dan Pulau Perhentian antara usaha merealisasikan aspirasi negara neutral karbon pada 2050. Jadi kerajaan memang serius dan kita mengharapkan adanya komponen yang 100% hijau, walaupun tidak seluruh negara. Ada komponen di tempat tertentu, misalnya di island yang menggunakan 100% RE di pulau-pulau ini. Ini yang Baik, sistem penghakiman yang telus menggambarkan proses keadilan yang berwibawa dan tidak dibayangi dengan perasaan gusar dan gentar pada sesiapa. Titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, dalam sistem keadilan, hakim merupakan watak penting dan mempunyai peranan besar serta menjadi simbol dalam memastikan kredibiliti dan kewibawaan institusi kehakiman. Baginda bertitah sebarang bentuk keraguan perlu dihindarkan dan seorang hakim itu perlu bebas daripada sebarang pengaruh mahupun tekanan. Sejarah membuktikan bahawa Rasulullah SAW mengiktiraf dan memberi ruang kebebasan kepada Muaz bin Jabal yang diutus sebagai wakil penegara Yaman untuk berijtihad dengan kemampuan ilmunya dalam menjatuhkan hukuman
sekiranya sesuatu perkara itu tidak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Baginda tidak mempengaruhi pemikiran Muaz dalam berijtihad atau campur tangan dalam penghakimannya. Sultan Nazrin bertitah demikian pada Majlis Pelancaran Jurnal Syariah Perak Al-Qanun Volume 1 2022 di Ipoh. Hampir 20,000 peserta kontingen dijangka menyertai acara perbarisan dan perakan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, jumlah penyertaan itu meningkat berbanding 10,000 peserta berdaftar di peringkat awal. Beberapa orang kata penambahbaikan yang kecil-kecil saja. Dari segi penyertaan, jumlahnya telah meningkat ke 19,000 lebih anggota. Kita bermula dengan 10,000, kemudian dah naik 16 sekarang. Saya ucap terima kasih kerana kita terpaksa akomodik lah banyak permintaan dan sebenarnya itu menggalakkan. Jadi sekarang ini yang terlibat dalam perarakan kita ni hampir 20,000 lah. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 berkata, pihaknya menerima permintaan pelbagai pihak untuk menyertai perakan dan perbarisan berkenaan. Tan Sri Anwar terdahulu meninjau raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka. Sementara itu, meski hanya raptai penuh, sambutan dan komitmen yang diberi pengunjung dan peserta tidak kurang meriahnya. Ini memandangkan selepas 2 tahun sambutan diraikan secara bersederhana akibat pandemik COVID-19. Rasa macam walaupun raptai tapi rasa macam kejadian sebenar lah. This will be my first time untuk join perbarisan selama menjadi menjadi kaki tangan awam. Jadi saya rasa ini satu peluang yang jarang sekali lah dapat. Pagi ni saya bangun 3.30. Tak cukup tidur sikit. Excited sangat-sangat. Latihan kami lebih kurang sebulan lebih. Dan banyak jugalah turun naik kita orang dan banyak gengkangan, tapi saya rasa berpuas hati dengan raptai hari ini. Perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2022 31 Ogos 2022 Rabu bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir. Baik, seperti biasa sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca semasa di seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Nur Shazlinda Hanif. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Dilihat keadaan cuaca hujan dan ribut petir sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pedalaman iaitu di negeri Kedah, negeri Perak, negeri Pahang, negeri Kelantan, negeri Sembilan dan juga Johor. Hujan lebat juga turut dilihat di sekitar Lembah Kelang dan dijangkakan keadaan hujan ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berkaitan dengan aktiviti hujan dan ribut petir ini boleh mendatangkan keadaan angin yang kencang, banjir kilat serta kerosakan kepada struktur bangunan yang tidak kukuh. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Dilihat di sini hujan masih lagi berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat negeri Sarawak dan juga di sekitar Limbang di negeri Sarawak. Hujan juga turut dilihat di 1-2 tempat melibatkan pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah, juga turut memasuki di sekitar wilayah Persekutuan Labuan pada ketika ini. Keadaan hujan ini juga turut dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar utara dan juga di 1-2 tempat melibatkan kawasan negeri Kelantan, Terengganu
Terengganu dan juga Pahang. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula dijangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah dijangkakan untuk keadaan cuaca cerah pada malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara tumpuannya, 5 pakej di bawah pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang. Terus saja bersama Boma Win di sana. Boma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Kerajaan Sarawak umum 5 pakej di bawah pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 9.0. Ia bagi tempoh 6 bulan mulai Julai hingga Disember tahun ini dengan jumlah hampir RM1 bilion. Mengumumkan bantuan terbaru tersebut kepada pemberita di Kuching, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, langkah itu bagi meringankan beban kos sara hidup akibat inflasi yang meningkat sehingga 3.2% di Sarawak. Sebagai kerajaan yang mendengar dan prihatin terhadap keluhan rakyat, kerajaan GPS Sarawak telah mengambil keputusan untuk menyambung pemberian bantuan bagi meringankan beban rakyat Sarawak yang terkesan akibat kenaikan kos sara hidup, terutama yang berpendapatan rendah. Langkah pertama adalah diskaun bil elektrik 5% sehingga 25% kepada pengguna domestik, komersial dan industri termasuk pengusaha peruncit makanan dan akan memberi manfaat kepada 685,000 pengguna dengan kos RM201.76 juta. Seterusnya, langkah kedua melibatkan diskaun 10% hingga 25% ke atas bil air bulanan untuk pengguna domestik, komersial dan industri dengan jumlah RM35.34 juta. Cukai pintu juga diberikan diskaun 25% untuk taksiran cukai pintu tahunan melebihi RM400 dan diskaun 30% untuk kadar cukai pintu tahunan RM400 ke bawah untuk premis kediaman, komersial, industri dan premis pegangan khas. Jelas Premier, langkah ini memberi manfaat kepada lebih 500,000 premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT dan pihak badan berkanun dengan tanggungan kerajaan negeri berjumlah RM54 juta. Selain itu, peniaga dan penjaja di bawah PBT juga mendapat diskaun 50% di bawah langkah keempat BKSS 9.0 ini yang akan memberi manfaat kepada lebih 10,000 penjaja berdaftar dengan perbelanjaan kerajaan Sarawak berjumlah RM1.73 juta. Dalam menangani kenaikan kos pembinaan yang meningkat juga, kerajaan negeri menambah bantuan di bawah peruntukan untuk variasi harga sehingga RM700 juta. Bantuan ini adalah untuk kos bahan-bahan binaan termasuk batu, bata, perkayuan, diesel dan konkrit selain tambahan lanjutan masa sehingga 6 bulan untuk projek kerajaan negeri.
Baik, dalam perkembangan sama, Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 9.0 yang diumumkan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari merupakan usaha kerajaan negeri untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat seperti BKSS sebelum ini. Dato' Amar Awang Tengah berkata kerajaan negeri telah merancang pelan strategi pembangunan sehingga tahun 2030 dalam usaha mencapai visinya sebagai sebuah negeri maju berpendapatan tinggi. Tambahnya, kemajuan itu kelak turut mewujudkan peluang pekerjaan yang berkualiti dan menawarkan gaji yang tinggi selain membuka lebih banyak peluang perniagaan serta berupaya menarik pelaburan dari dalam dan luar negara. Selain itu, perusahaan kecil dan sederhana turut dibangun termasuk kegiatan mikro. Ini sekaligus dapat membasmi kemiskinan di seluruh negeri ini. Dato' Amar Awang Tengah berucap demikian pada program Jelajah Asnaf di Lawas. Beliau turut menyampaikan bantuan geran projek kecil luar bandar serta penyerahan pakej pengurusan jenazah kepada pengerusi-pengerusi masjid di Lawas, anjuran Lembaga Amanah Khairat Islam Lawas. Terdahulu beliau merasmikan Hari Keluarga Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, anjuran Biro Rekreasi Belia dan Sukan, Pergerakan Wanita PBB Cawangan Bukit Sari bersempena sambutan Bulan Kemerdekaan di Balai Raya Kampung Punang. Dalam ucapannya, Dato' Amar Awang Tengah mengingatkan kontraktor yang dilantik untuk menyiapkan projek yang tertangguh dengan kadar segera seperti Anjung Usahawan di Punang dan beberapa lagi projek lain di Lawas. Dedahnya, surat amaran telah dikeluarkan dan sekiranya masih gagal, kontrak akan ditamatkan. Sarawak dijangka menerima 1.2 juta kemasukan pengunjung menjelang akhir tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan unjuran lebih 750,000 setakat Julai lepas, beliau yakin sasaran pengunjung ke Sarawak menjelang 3 bulan terakhir tahun ini mampu dicapai. Ini turut disumbang dengan penganjuran festival dan aktiviti pelancongan sejak awal tahun bagi menghidupkan semula industri pelancongan. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada sidang media pelancaran SIA Sitok Sarawak edisi keempat di Kuching. Program pelancongan tersebut turut menjana keuntungan pada edisi-edisi yang lepas. When you total up these two, it's more than 10 million. So the impact is very, very good on the tourism industry. Those and the spillover from that. Bagi tahun ini, beliau menjangkakan program itu akan menjana keuntungan kira-kira 4 juta ringgit. Malah program terbabi juga menawarkan potongan harga penginapan dan pakej pelancongan 30% hingga 50%. Tempahan dibuka pada 1 September depan hingga 31 Oktober dengan melayari laman sesawang www.siasito.sarawaktourism.com. Warga pendidik di daerah Belaga diharap terus komited dan berganding bahu meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan akademik golongan pelajar di daerah tersebut, khususnya dalam pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Pendidikan Malaysia. Menyatakan demikian, Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugat Kumbung, semasa berucap di program Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD Belaga di Sekolah Menengah Kebangsaan Belaga. So you have the same branding. So the brand that you have, you must transform it to our student what it is today. So that mereka tidak kalah, mereka tidak malu. So my initiative, my message is that do what the best for our student, so that student from SMK Belaga ini to produce the best brand to fight other people outside Belaga. Beliau percaya dengan pencapaian yang agak memberansangkan SPM dan STPM, SMK Belaga dan SMK Bakun ketika ini menunjukkan usaha berterusan pengetua dan guru-guru sekolah terbabit. Sementara itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang yang juga adun Belaga mengakui usaha warga pendidik ternyata telah membuahkan hasil demi pembangunan sumber manusia daerah Belaga. Keputusan baik bukan sahaja dari akademik, bahkan dari core curriculum, semua kita sapu.
Tahniah. Tahniah. Hasil yang begini tidak akan datang dengan sendirinya. Ia bermula daripada perancangan, daripada pejabat, terus kepada sekolah, kepada cikgu, that transform the idea into action, yang dicerna oleh murid-murid kita, lalu diterjemahkan dengan keputusan yang baik. Situasi ini membolehkan daerah Belaga duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan daerah-daerah yang lain. Datuk Liwan melalui Pusat Khidmat Dun Belaga sentiasa menyalurkan sumbangan kepada PIBG setiap sekolah rendah dan menengah di Dun tersebut. Untuk tahun ini, ujar beliau, peruntukan RM10,000 disalurkan kepada setiap PIBG sekolah rendah, manakala SMK Belaga menerima peruntukan berjumlah RM50,000. Selain itu, RM100,000 disalurkan kepada Jawatan Kuasa Pendidikan Belaga yang turut menyediakan peruntukan RM300 kepada anak-anak Belaga yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Manakala Jabatan Pendidikan Belaga pula menerima peruntukan berjumlah RM30,000. Sebelum itu, Datuk Wilson Ugak dan Datuk Liwan Lagang telah merasmikan pertandingan bola tampar wanita di Karnival Sukan Saberkas Cawangan Belaga di Pekan Belaga. Penduduk Baram dan Marudi diseru terus bersama-sama menjaga, memelihara dan memulihara Sungai Baram daripada sebarang aktiviti yang boleh menyebabkan banjir, khususnya di kawasan hulu sungai. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Penguang Banggil berkata, ini berikutan bahagian Baram dan Marudi seringkali mengalami banjir sekurang-kurangnya 3 hingga 4 kali setahun. Ke arah itu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi memberitahu bahawa untuk jangka masa panjang, pembinaan empangan perlu dibuat bagi mengawal tahap air banjir. Walaupun demikian, kita juga telah membuat satu perincian oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak untuk membuat Integrated River Basin Management, di mana kita mengawal selia apakah aktiviti yang harus kita buat ataupun yang harus kita tidak buat di tiap-tiap limbangan sungai tertentu. Contohnya di kawasan Baram ini kita harus berhati-hatilah, lebih lagi di kawasan upriver, river tributaries, di mana ianya sangat sensitif kepada apa jua pembangunan seperti perladangan sawit dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Hari Sungai Sedunia Sarawak di Marudi. Datuk Penguang juga berkata sungai-sungai di Sarawak yang terkenal sebagai sumber utama masyarakat tempatan, baik daripada segi ekonomi dan sosial, hendaklah dijaga dan dipelihara dengan sebaiknya supaya fungsinya dapat menjadi sumber utama bekalan air kepada kehidupan sentiasa berkekalan. Baik, Sungai Niah bakal berkocak lagi dengan penganjuran regata Niah pada 2 hingga 4 September depan. Ahli Parlimen Sibuti, Lukan Isman Awang Sauni berkata, ia merupakan kesinambungan regata sebelum ini dengan mengalu-alukan penyertaan semua masyarakat di daerah Subis serta kawasan sekitarnya termasuk Bintulu. Penganjuran ini bagi mempromosi pembangunan di sepupuk Niah yang berdekatan dengan Gua Niah serta Sungai Niah sekaligus mengeratkan keharmonian penduduk pelbagai kaum di daerah itu. Bukan hanya untuk hiburan semata-mata tetapi untuk mengeratkanlah keharmonian, memantapkan dan juga untuk melihat perubahan yang berlaku. Terutama sekali kita ingin memaparkan pembangunan waterfront sepupuk. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses persediaan Regata Niah 2022 di waterfront sepupuk Niah. Jelas beliau penyertaan dibuka kepada golongan berumur 18 hingga 28 tahun selain wang tunai RM8,000 turut ditawarkan kepada pemenang utama. Acara lain yang turut dipertandingkan adalah bot laju, lumba kayuh, pameran Ratu Regata serta persembahan nyanyian daripada artis tempatan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak.
Baik, seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Polis Sabah dan SPR akan adakan perbincangan awal mengenai persediaan hadapi pilihan raya umum ke-15. Laporan lanjut bersama Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Azam. Sebelum ke laporan berkenaan, berita dimulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan Sabah sentiasa memberi peluang kepada semua lapisan rakyat terlibat dalam usaha pembangunan negeri ini. Ia termasuk masyarakat Tionghoa yang memain peranan penting dalam sektor ekonomi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata masyarakat Tionghoa bijak berniaga dan banyak membantu menjana ekonomi negeri. Jelas beliau, kerajaan amat prihatin dan sentiasa bersikap terbuka termasuk memberi peluang kepada setiap pelaburan yang datang demi pembangunan serta peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Ketua Menteri menyatakan demikian ketika merasmikan Pesta Tanglung sempena perayaan Kuih Bulan di Lido Square Luyang, Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji berkata Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan terus membela nasib rakyat tanpa mengira suku kaum termasuk kepentingan masyarakat Cina. Ia bagi memastikan sokongan berterusan rakyat kepada GRS. Satu pertemuan awal antara Polis Sabah dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan persediaan menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah memberitahu perbincangan meliputi pelbagai perkara berbangkit termasuk isu teknikal selain pertambahan pusat mengundi di kawasan baharu. Kawasan pendalaman yang berjauhan dengan kemudahan internet dan sebagainya. Jadi kawasan-kawasan ni saya rasa dia akan menjadi satu masalah pada kita lah. Jadi itu pasal kita nak satu perbincangan lebih awal dengan pihak SPR ni. Jadi kita nak perbincangan dia supaya kita dapat mengemukakan permasalahan kita untuk dikekalkan dengan sistem komunikasi yang boleh mengatasi masalah-masalah di segi penyaluran maklumat. Beliau bercakap dalam sidang media selepas Majlis Pemakaian Pangkat dan Majlis Serah Terima Tugas Pegawai Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah di Kota Kinabalu yang melibatkan serah tugas Jawatan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti KJPKK Sabah antara SCP Abdul Rahman Kasim kepada SSC Suparang Maniam Ramasamy dan Jawatan Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard KJIPS Sabah antara DSP Rahman Malah Saleh kepada SCP George Abdul Rahman. Mayat seorang wanita ditemukan di kawasan pantai Tanjung Aru 3, Kota Kinabalu pagi tadi. Warga emas berusia 73 tahun berkenaan ditemukan orang ramai sekitar 6.45 pagi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Muhammad Zaidi Abdullah dalam sidang media di Kota Kinabalu memberitahu siasatan awal mendapati mangsa dipercayai rebah kira-kira 100 meter daripada kereta milik mangsa ketika melakukan aktiviti riadah. Pihak polis dengan KKM dan pihak bomba telah sampai ke lokasi dan hasil pemeriksaan awal kita dapati wanita berumur 73 tahun ini telah parking keretanya di tepi pantai. Kita percayai wanita tersebut telah jatuh ataupun terbaring dan meninggal dunia. Berdasarkan kenyataan ahli keluarga, mangsa tidak menghidap penyakit jantung mahupun sawan dan tiada sebarang kecederaan ditemui ke atas mayat mangsa. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Kementerian Kewangan Malaysia MOF giat melaksana sesi libat urus dengan melibatkan pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO dan kumpulan masyarakat termasuk di Sabah. Ia bagi penyediaan bajet 2023 yang inklusif, bersasar dan memenuhi hasrat segenap lapisan rakyat. Timbalan Menteri Kewangan II Yamani Hafiz Musa berkata jelajah bajet 2023 negeri Sabah memfokuskan isu golongan rentan, peningkatan kos sara hidup dan peluang pekerjaan serta konservasi. Bajet yang akan datang ni kita telah mention isu people centric. Tetapi apa yang kita pentingkan sekarang ni adalah subsidi itu bagaimana kita sasarkan kepada mereka yang memerlukan. Dan saya rasa perkara ini akan mengambil sedikit masa kerana kita ingin mencari kaedah yang terbaik bagaimana ianya boleh manfaatkan kepada mereka yang betul-betul layak dan patut mendapat manfaat subsidi.
Beliau ditemui RTM dalam program sesi diskusi bersama agensi MOF sempena jelajah bajet 2023 negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Yamani turut menyeru warga MOF agar menjadi ejen penyebar usaha kerajaan dalam merealisasikan matlamat bajet nasional. Kerjasama 48 pemain industri pelancongan di negeri ini menganjurkan program pelancongan selama 24 jam berjaya mencatat sejarah sekaligus direkodkan dalam Malaysia Book of Records MBOR sebagai program pameran pelancongan terpanjang tanpa henti secara langsung. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Joniston Bangkuai, berkata program ini dapat membantu pemain industri tempatan mempromosi produk kepada orang luar. Kita di lembaga pelancongan sudah tentulah dan menyokong apa sahaja usaha yang boleh membantu mempromosikan pelancongan. Tidak seharusnya kita bersandar kepada lembaga pelancongan sahaja, karena tidak semua harus sama-sama. Semua yang terlibat dalam pelancongan ini, kita harus bekerja sebagai satu pasukan. Beliau ditemui RTM ketika menandatangani penganugerahan rekod berkenaan bersama Ketua Pegawai Operasi MBOR, Christopher Wong di Kota Kinabalu. Program anjuran bersama Persatuan Orkestra Muzik Bambu Kinabalu ini berjaya diadakan pada 20 hingga 21 Ogos lalu melalui platform Facebook dengan hampir 60,000 tontonan dan lebih 100,000 capaian. Salah satu aktiviti utama kami adalah untuk mengetengahkan ekoturism di bahagian komuniti, especially di peringkat kampung, kerana mereka juga mempunyai produk yang boleh dikongsi bersama untuk The Malaysia Books of Records ini. Sememangnya usaha-usaha seperti ini sangat membantu di mana dia boleh membawa ataupun memperkenalkan pusat-pusat pelancongan bukan saja di dalam negara tetapi di luar negara. Kami amat menyokong program sebegini sebab ini merupakan macam yang saya cakap tadi, opportunity, our chances, our opportunity dalam bidang pendidikan untuk membantu masyarakat. Diharap akan datang diwujudkan. Bukan saja dalam bidang aspek tourism, kami berharap dalam bidang pelbagai bidang, dalam pelbagai industri. Dalam pada itu, Datuk Joniston turut menyaksikan penyerahan simbolik beasiswa pendidikan berjumlah 1.5 juta ringgit daripada Jesselton University College JUC kepada 105 pelajar B40. Rakyat Sabah mengharapkan program jualan murah keluarga Malaysia JMKM diteruskan bagi membolehkan mereka terus menikmati harga keperluan asas yang murah. Merupakan penjenamaan semula program jualan keluarga Malaysia PJKM yang diperluas ke lebih 600 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN seluruh negara dan 13 kawasan parlimen di wilayah persekutuan. JMKM menawarkan jualan barangan keperluan harian dengan harga sehingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran tempatan. Program ini dapat sedikit sebanyak dapat membantulah kepada kami golongan B40 menikmati harga yang murah pada musim ini, dan untuk yang orang susah pun dapat merasa seperti barang yang penting, beras, telur, ayam, dapat harga yang okey lah, berpatutan lah. Kita boleh mengurangkan beban lah daripada masyarakat yang macam kurang mampu, dan dorang akan dapat membeli lebih barang yang dorang mampu lah, sebab harga yang telah kurangkan macam 20% macam tu dia lebih meringankan beban sesetengah masyarakat begitulah. Kalau boleh-boleh diteruskanlah supaya kita ni senang juga kita berbelanja apa-apa yang kegunaan kita. Kadang-kadang gula pandai habis, minyak pandai habis. Kadang-kadang dah minum je tu kalau ada gula. Harapan sebagai pengguna program ini boleh diteruskan lagi di masa-masa akan datang untuk kesenangan semualah pengguna. Ya. Sebelum ni kita pun sudah rasa yang barang mahal sedikit kan. Dan bila ada program macam ni, kita punya pengguna pun dapat rasa balik yang harga sudah ada low sikit. Memang sangat ramai sebab keperluan asas begitu murah kan, 20%. Contohnya macam gula, minyak, tepung dan ayam. Itu fokus utamalah kepada customer. Sebelum ini, pengerusi pasukan khas jihad
Tangani inflasi, Tan Sri Anwar Musa berkata, JMKM akan diadakan setiap minggu selama 18 minggu di 639 Dewan Undangan Negeri DUN seluruh negara. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Hayati tema Bulan Kebangsaan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Kembali bersama Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih dengan perkembangan dari Sabah. Baik saudara, sukan laut antara yang menjadi prospek Perbadanan Labuan dalam menarik lebih ramai pelancong. Pengerusinya, Datuk Bashir Alas berkata, potensi dan manfaat yang besar itu secara tidak langsung boleh menjana ekonomi wilayah berkenaan. Aktiviti pelancongan ini merupakan satu pilar ataupun satu sumber ekonomi yang amat fokuskan di wilayah Kepulauan Labuan. Jadi sektor pelancongan ini merupakan booster kepada ekonomi yang lainlah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan hadiah pertandingan memancing pesisir pantai dan memancing berkayak sempena Hari Kemerdekaan di Labuan. Pertandingan yang dianjur kedai peralatan memancing ProTech itu disertai 300 peserta dari Sabah, Brunei dan Labuan. Warga Melaka bersemangat sambut Hari Kemerdekaan kibar jalur gemilang di pelbagai lokasi, pamer semangat patriotik kepada negara. Antara pengisian langsung dari RTM Melaka bersama Nur Syafina Sari. Silakan. Terima kasih. Ya, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB menyeru warga bandaraya negeri ini agar bersama-sama menyemarakkan Bulan Kebangsaan dengan menaikkan jalur gemilang bukan sahaja di kediaman masing-masing, malah di premis industri dan komersial. Datuk Bandar MBMB Datuk Zainal Abu berkata, ini bagi menzahirkan semangat patriotik dan cintakan tanah air serta rasa kesyukuran atas nikmat kemerdekaan yang dikecapi. Menurut Datuk Zainal, walaupun ada pihak majlis bandaraya lain yang mewajibkan pemasangan jalur gemilang yang termaktub di bawah undang-undang kecil, MBMB berpendapat tiada keperluan untuk menetapkan peraturan sedemikian. Setakat ini dan pada tahun-tahun lepas dan setakat ini semua premis-premis memberi kerjasama yang baiklah. Kerana kita juga kadang-kadang kita adakan kenyataan-kenyataan dan notis-notis tu kita berupa peringatan bagi galakan untuk kita sama-sama menyemarakkan untuk memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan dan jumlah jalur gemilang ini melambangkan kesedaran dan juga rasa kesyukuran bagi keseluruhan warga bandaraya yang tidak hanya terbatas di kawasan-kawasan kediaman, juga meliputi kawasan-kawasan industri dan juga komersial. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat MBMB sempena Hari Kebangsaan 2022 di Air Keroh. Setakat ini sebanyak 3,000 bendera telah dipasang di sekitar kawasan tumpuan dalam pentadbiran MBMB. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Melaka juga turut tidak ketinggalan mengambil inisiatif menyemarakkan sambutan itu. Menurut pengarahnya Abu Bakar Katain, menerusi program Kembara Merdeka, kempen Kibar Jalur Gemilang, anggotanya bersama Badan Bukan Kerajaan NGO Melaka Truckers Club MTC menjelajah 3 daerah di negeri Melaka dengan pelbagai aktiviti. Selain pameran kebombaan, ceramah keselamatan kebakaran serta demonstrasi teknik memadam kebakaran, kembara itu turut menaikkan semangat masyarakat untuk mengeksplorasikan semangat kemerdekaan dengan mengibar jalur gemilang. Di mana tujuan kita antara lain adalah bagi mendekatkan masyarakat dan memperkenalkan juga Jabatan Bomba bersama dengan MTC Melaka Truckers Club ini aktiviti-aktiviti dan membangkitkan semangat kemerdekaan dalam inspirasi mengebarkan jalur gemilang sempena Bulan Kemerdekaan ini. Beliau ditemui pada pelepasan konvoi Kembara Merdeka di Balai Bomba dan Penyelamat Air Keroh.
Kembara disertai 47 pacuan 4 roda melibatkan 100 ahli MTC selain pegawai dan anggota bomba. Beliau turut berharap lebih banyak NGO dapat bekerjasama dengan JBPM dalam usaha mendekati masyarakat selain memberi kesedaran keselamatan kepada orang ramai. Mungkin ramai tidak mengetahui, di Melaka terdapat Muzium Percetakan, Muzium The Royal Press di Jalan Hang Jebat. The Royal Press dahulunya adalah satu-satunya syarikat menyediakan khidmat percetakan polyglot atau pelbagai bahasa di negara ini. Selain masih menyimpan baik barang-barang percetakan yang dijaga rapi, mesin percetakan asal turut dipamerkan di muzium itu. Menurut Kurator Muzium Muhammad Al-Amin Muhammad Fadli, kebanyakan pengunjung muzium teruja dengan kewujudan blok-blok huruf yang satu masa dahulu ditekap di atas kertas sehingga menghasilkan sebuah lembaran berita. Sejarah pencetakan ini perlu diberi perhatian mendalam, apatah lagi ia adalah sebahagian daripada evolusi media cetak di negara ini. Dari segi pemeliharaan itu untuk mesin kebiasaannya kita akan sapulah dan juga kita akan letakkan greasekanlah mesin-mesin yang kita ada dan dijaga sebaik-baik yang mungkin. Okay. Dan juga itu satu mesin. Dan juga untuk yang movable blocks ini, contohnya kalau kita buat workshop dahulunya, kita akan pastikan yang molding tu ataupun acuan blok itu mestilah bersih daripada cat menggunakan kerosin. Selama 7 dekad beroperasi sejak 1938 hingga 2010, pelbagai bahan cetakan dihasilkan menerusi teknik letterpress termasuk buku sekolah, dokumen kerajaan, surat khabar, label pada botol, kalender serta tiket bas dan wayang. Berita itu mengakhiri paparan berita dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Finas dengan perkembangan dari Melaka. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Generasi muda dan mahasiswa mempunyai amanah besar untuk menyemai penghayatan erti kemerdekaan sebenar kepada masyarakat. Bagaimanapun berikutan kepesatan teknologi semasa, golongan ini berdepan dengan ancaman penjajahan baharu, terutama dari segi pemikiran dan budaya. Justru Exco Belia Sukan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Hairi Mat Shah mahu generasi muda kini perlu merdeka jiwa dan minda yang boleh dipupuk melalui pembinaan jati diri iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Saya mengingatkan para belia, pelajar-pelajar agar check and balance, agar maklumat yang kita terima itu haruslah disemak semula sebelum kita membuat keputusan secara terburu-buru. Beliau ditemui selepas merasmikan program Ambang Kemerdekaan Peringkat Kolej Kemahiran Johor di Johor Bahru. Mengulas lanjut, beliau berkata program kemerdekaan merupakan pentas untuk mahasiswa menonjolkan bakat dan kerjasama berkumpulan, seterusnya memupuk semangat cintakan negara dalam generasi muda. Saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun. Semoga Malaysia bebas daripada ancaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari 69 Komando Pasukan Gerakan Khas Polis Diraja Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun 2022. Semoga Malaysia terus maju jaya, sejahtera dan merdeka. Merdeka! 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 Bertemu kembali. 5 lelaki termasuk 2 beradik ditahan selepas disyaki terlibat aktiviti memproses dan mengedar dadah jenis syabu pada 26 Ogos lalu di Tapah. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, menerusi serbuan dadah jenis syabu seberat 110.45 kg dianggar bernilai lebih 6 juta ringgit dirampas.
Kesemua suspek berusia lingkungan 29 hingga 33 tahun ditahan pada 9.45 pagi oleh pasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Perak dengan kerjasama IPD Tapah. Turut dirampas dalam operasi ini adalah bahan-bahan kimia dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses dadah. Semakan rekod jenayah mendapati 4 suspek mempunyai rekod kesalahan lampau bersabit kes jenayah. Sindiket dipercayai mula aktif sejak Jun lalu dan kesemua dadah yang dirampas adalah untuk edaran pasaran luar negeri Perak serta boleh digunakan lebih sejuta penagih. Kesemua suspek direman selama 7 hari bermula 27 Ogos dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Penglibatan aktif belia dalam pertubuhan atau persatuan bakal menyelah potensi sebenar seseorang pemimpin yang bakal mewarisi kepimpinan negara di masa depan. Belia yang memimpin pertubuhan atau persatuan perlu berpengetahuan tinggi, bersaksiah dan kerohanian terpuji, juga berkemahiran, inovatif dan kreatif. Menteri Besar Polis Datuk Seri Azlan Man berkata, generasi muda yang bakal mewarisi negara perlu dibentuk dengan elemen kepimpinan terbaik. Selain itu, golongan belia seharusnya memanfaat masa muda dengan bersama-sama membangunkan negeri dan negara. Satu perkembangan yang baiklah yang melibatkan bukan sahaja satu kaum tetapi melibatkan pelbagai kaum, ya, Cina, Melayu, India semua ada. Jadi ini satu perkembangan yang saya rasa sangat memberangsangkan, khususnya untuk golongan belia yang bakal mewarisi kepimpinan di masa-masa yang akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri di Felda Cuping, Padang Besar. Pada majlis itu, beliau menyampaikan anugerah Perdana Belia Negara kategori individu lelaki dan wanita serta anugerah Perdana Belia Negara kategori pertubuhan kepada wakil belia yang banyak menyumbang bakti kepada masyarakat. Menjiwai dan mempunyai rasa kesedaran mengibarkan jalur gemilang seharusnya ada dalam diri rakyat Malaysia tanpa mengira masa. Malah tindakan itu seharusnya lebih meriah ketika kita memasuki bulan kebangsaan. Laporan Hanisma Ismail, saksikan. Tidak dapat dinafikan penghayatan erti kemerdekaan bagi setiap individu adalah berbeza dan tidak hanya terletak kepada kibaran jalur gemilang semata-mata. Dari segi psikologi, kita faham bahawa setiap individu ni dia ada cara yang berbeza-beza dan penghayatan yang berbeza-beza terhadap erti kemerdekaan. So maksudnya kat sini kita akan embrace setiap orang punya cara tersendiri untuk mereka meraihkan kemerdekaan itu. Okay, sebagai contoh, ada individu yang dia senang untuk meraihkan kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Ada individu yang senang untuk meraihkan kemerdekaan dengan cara berpidato dan sebagainya. Jadi di sini erti kemerdekaan adalah mengikut penghayatan ataupun pengertian individu itu sendiri. Mengambil kira aspek kepelbagaian tersebut, Jabatan Penerangan Negeri Pulau Pinang bukan sahaja mengedar dan memasang lebih 12,000 bendera, malah menganjurkan pelbagai program yang bersifat menyeluruh. Ini merupakan proses bagaimana kita nak menimbulkan kesedaran dalam kalangan rakyat, kepentingan untuk kita mengibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan Hari Malaysia ini. Dan untuk maklumat semua, di Pulau Pinang sendiri kita telah mengedarkan hampir 12,000 helai bendera bersaiz 2x4, 3x6, 2x8 dan program-program yang kita buat, misalnya kita namakan program Semarak Gemilang. Di peringkat komuniti pula, semangat patriotik turut diterjemahkan yang secara tidak langsung mengeratkan lagi hubungan silaturahim, lebih-lebih lagi apabila mendapat sambutan pelbagai lapisan masyarakat.
Bulan Kemerdekaan ini kita laksanakan program macam ni untuk naikkan, semarakkan keminat dalam aktiviti patriotik dan juga menaikkan semangat kemerdekaan yang kita nampak kian pudar pada hari ini. So oleh itu kita kumpulkan semua penduduk, semua rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira umur, daripada umur yang kanak-kanak sampai ke dewasa, untuk bersama untuk naikkan semangat patriotik dalam diri masing-masing. Saya harap kita akan terus hingga ke 31 hari bulan ini untuk menyambut hari kemerdekaan. Bagaimana dulu orang tua kita berapa susah untuk menyambut kemerdekaan ini, untuk mendapatkan kemerdekaan untuk kita semua yang pada hari ini. Saya bangga sangat sebab saya anak Malaysia. So saya memang seronok kemerdekaan ini sebab penuh kebebasan. Sebagai tanda cintakan negara, malah berbangga dengan bendera lambang kemegahan negara. Ayo semarakkan semangat, kita kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65. Keluarga Malaysia teguh bersama. Hanisma Ismail, RTM. Pelbagai cara dilakukan bagi menzahirkan semangat kemerdekaan negara ke-65 tahun. Di Sekolah Kebangsaan Kota Rentang Alustar, guru dan pelajar membuat replika jalur gemilang menggunakan sabut kelapa. Idea kreatif ini turut mendapat kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah yang berjaya menyiapkan dalam tempoh 2 minggu dengan mengecat sabut kelapa warna merah, putih, biru dan kuning. Menaikkan semangat kemerdekaan warga sekolah, warga kampung. Bila warga kampung melihat di sini, ada di hujung kampung ni, di sekolah ni, ada sudut kemerdekaan, jadi secara tak langsung warga kampung pun menaikkan bendera, mengibarkan bendera. Selain itu, bahan-bahan terpakai termasuk botol plastik yang telah siap digunting dijadikan replika bunga raya dihias cantik di hadapan pintu masuk sekolah. Ini pula kes kematian remaja perempuan orang asli. 3 lelaki orang asli termasuk salah seorang dari mereka sepupu kepada mangsa dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Pekan. Tertuduh Rosli Bakar 29 tahun, Helmet 22 tahun dan Murad Ahmad 26 tahun mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Wahidah Zainal Abidin. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa secara bersama-sama telah membunuh seorang remaja berkenaan di hutan di simpang kawasan perkuburan lama Bukit Ibam, Muazzam Shah, Rompin antara pukul 11.15 malam 20 Ogos hingga 7 pagi 21 Ogos lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Luqman Hakim Muhammad Usai. Pelbagai aktiviti bersempena sambutan Hari Kebangsaan diadakan warga Malaysia membabitkan setiap peringkat umur. Ia bagi menyuburkan perasaan cintakan negara dan semangat keluarga Malaysia dalam kalangan masyarakat sekaligus menyemarakkan lagi kibaran jalur gemilang. Di kawasan rukun tetangga KRT Kampung Teluk Paku, Kuala Terengganu, lebih 100 orang penduduk pelbagai usia mengambil bahagian dalam acara kayuhan santai merdeka sejauh lebih 10 km mengelilingi 5 buah kampung. Inilah tradisinya kampung kita. Sebelum pada kita buat perharakan ini, kita bagi ke setiap rumah satu bendera. Setiap rumah kita bagi satu bendera dan selepas pada itu kita akan susung basikal dan jadual kita mengikut suasana keadaan semasa. Kita semua sangat happy kerana hari ini dapat meraihkan amal kemerdekaan walaupun hujan lebat.
tapi kita dapat sama-sama sampai ke meraihkan tujuan kita untuk bersama-sama dengan anak meraihkan macam mana nak sambut kemerdekaan. Amat gembiralah dengan sambutan dan juga komitmen yang telah ditunjukkan oleh rakan-rakan muda yang mana dapat bersama menghayati erti kemerdekaan lah. Jadi saya menyeru kepada golongan muda supaya dapat menjauhi hari kemerdekaan ini dari masa ke semasa. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan merasmikan Floria Diraja Putrajaya 2022 di Anjung Floria Putrajaya. Keberangkatan tiba Tunku Azizah disambut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Ketika bertitah, Seri Paduka menzahirkan kecintaan terhadap tanaman hiasan serta sayur-sayuran dengan menjadikan aktiviti penanaman sebagai aktiviti harian baginda bersama kaki tangan di Istana Negara. Semasa COVID, yang 2 tahun saya dikunci di Istana Negara, lock up ya, macam dalam jail saya kata. Saya bersama-sama dengan semua warga Istana Negara, pekerja-pekerja, kami sempat ya berkebun, bertanam sayur di belakang istana. Banyak juga kebun masih ada, cuma mungkin sekarang ni oleh kerana kesibukan kuranglah kami semua pergi ke kebun, tetapi berhasillah dapat merasa timun, kacang botol, kacang panjang, kangkung, bayam. Pada majlis sama, Tunku Azizah dipersembahkan dengan spesies orkid Phalaenopsis sebagai kenang-kenangan daripada Perbadanan Putrajaya. Peluang penyerang kebangsaan yang juga pemain Kelab Hoki Terengganu THT, Faizal Saari menyertai Kelab Hoki SZV Sharvedi di Liga Premier Belanda telah membuka mata pemain tempatan lain untuk mencongak nasib berasi di sana. Penyerang THT Ismail Abu menyifatkan ia pendedahan baik kepada mereka untuk berasi pada tahap yang lebih tinggi. Bila dia pergi, untuk player-player kita yang belakang ni, dia orang ada peluang sebab kita ada satu player yang bagus yang pergi main, yang akan bagi komitmen yang bagus, dan orang akan nilai, orang akan tengok, oh Malaysia ada lagi player yang bagus untuk ganti dia selepas ni. Beliau ditemui media selepas menyampaikan majlis penyampaian hadiah kemenangan THT menjuarai kejohanan 7 sebelah pada Karnival Hoki Terbuka Anjuran Persatuan Hoki Kuala Lumpur PHKL sempena ulang tahun ke-50 tahun Bandaraya Kuala Lumpur di Ibu Negara. Baik saudara, berita wilayah 29 Ogos berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Juga semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Saya Azman Hussein, dengan itu Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.